Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati bahagia pengerusi bicara ilmu bermalam ini, yang saya hormati Nazir dan jawatan kuasa masjid, Anda Tuan Imam dan para pegawai masjid, pimpinan masyarakat, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana hingga saat ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Ta'ala dan kita mampu untuk menyelesaikan antara ibadah yang besar di sisi Allah. Kita boleh solat berjemaah dan kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Ini cabaran besar malam ni. Tuan-tuan duduk dalam gelap ya. Saya duduk tempat terang. Tak apalah, tahan sikit. Jangan saya duduk dalam gelap, tuan-tuan duduk tempat terang. Sebab saya ni dalam gelap, duduk dalam gelap dengan apa? Black man in black. Dalam hitam duduk tempat hitam, tak apa benda. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, semua bicara kita yang telah ditetapkan pada malam ini, kita akan menyingkap kembali tabir sirah, menyingkap kembali lipatan sejarah sirah para nabi dan rasul berkenaan dengan korban dan pengorbanan. Sebab kita sudah tidak lama lagi akan menghampiri bulan Zulhijjah, ketika ada sebahagian daripada saudara-saudara kita ahli masyarakat kaum muslimin di tempat kita yang sudah sampai ke tanah haram Makkah dan Madinah untuk mereka mengerjakan haji dalam persiapan. Maka kita yang ada di tanah air ini, apa ibadah yang boleh kita buat? Antaranya ibadah korban. Jadi sebelum bercerita tentang korban dan bersudut fiqh dan syariatnya, maka mari sama-sama kita mukadimahkan bicara pada malam ini dengan mengulang kembali satu sejarah berkenaan dengan korban ini yang berlaku ribuan tahun yang lampau. Korban ini ialah satu bentuk ibadah, kata ulama, antara yang tua atas muka dunia. So dia bukan bermula pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya bermula pada zaman Nabi Ibrahim dan andanya dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, tapi ianya bermula pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Ya lama cerita kisah Nabi Adam ni pun ada dia punya korban dia. Hujahnya ambil di mana? Di manakah sumber untuk kita mengatakan bahawa korban ini berlaku pada zaman Nabi Adam AS? Buka suratul Maidah, surah Al-Maidah, ayat tak silap saya yang ke-27. Allah Ta'ala sebut apa? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Ada beberapa ayat lagi yang mengisahkan tentang peristiwa ini. Buka tuan-tuan tafsir, antara tafsir yang masyhur yang saya pernah baca dan belajar dalam mengurai kisah ini dalam kitab Tafsirul Quranil Azim, tafsir Al-Quran Al-Azim li Abil Fida Ismail ibn Kathir. Pada pembuka Tafsir Ruhul Ma'ani ini disusun oleh Imam Al-Alusi, ataupun Tafsir Fathul Qadir Imam Syaukan. Tafsir Qurtubi Tabari itu panjanglah sedikit. Kalau yang ringkasnya Tafsirul Jalalain itu sebagai contoh. Masuk kisah ini, sebut, ceritakan kepada mereka, kepada umat ini, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naba'a bnai Adam bil haqqi id qarraba qurbana. Berita kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Naba'a bnai Adam,
Jadi maf'ulun bih dah, naba abnai kemudian jadi mudhaf. Mudhaf ilaih apa? Ibnai. Kemudian dia jadi mudhaf pula. Lepas tu kena buang nun dia. Asalnya ibnai ni. Dalam kaedah Arabic grammar kan. Dia kena buang dia punya nun, ya. Tanda dia tu muthanna. Adama, naba abnai Adama. Adam jadi mudhaf ilaih. Kenapa dia baris di atas huruf akhirnya? Sebab dia mamnu' min as-sarf. Perkataan ditegah menerima baris di bawah. Sebab apa dia tawazan af'al, ya, af'ala. Ni kalau belajar Arabic grammar tengok, ya, macam mana cantik indahnya bahasa Arab, ya, Arabic grammar dalam Quran. Itu belum cerita sebab sastra dia lagi, ya, balaghah dia. Dua, kisah dua orang anak Nabi Adam AS, yang seorang namanya Habil, seorang namanya Qabil. Ketika kedua-duanya mempersembahkan korban. Apa ceritanya kisah dua orang anak Nabi Adam AS ini mempersembahkan korban? Dia ada beberapa pandangan ulama, tuan-tuan, ya. Ulama tafsir, juga ulama yang menghuraikan kisah ini. Ada yang kata ianya bersabit dengan kisah tak puas hatinya Qabil bila dia kena kahwin dengan kembar kepada Habil. Sebab Nabi Adam AS, ya, dengan isterinya Hawa, ya, melahirkan zuriat. Hawa melahirkan zuriat. Maka antara zuriat, ya, Nabi Adam dan juga Hawa, isterinya adalah Habil dan Qabil. Dan setiap anak lelaki ni ada kembar dia, Ya, orang boleh kata apa, kembar, ya. Ada kembar dia. Habil kembarnya Labuda, Qabil kembarnya Iklimah. Jadi Iklimah ni lebih cantik berbanding Labuda. Itu ujian dia lah. Cantik-cantik, cumanya nak kata Iklimah tu lebih cantik lah. Jadi Qabil tak puas hati lah. Bila kahwin silang, bermakna dia akan berkahwin dengan kembar, dengan kembar saudara dia Habil. Habis kembar dia yang cantik ni dapatlah ke Habil. Jadi Nabi Nabi Adam AS perintahkan pada dua anak ni supaya mempersembahkan korban, letak dekat atas bukit. Ni kisah yang biasa kita dengar kan. Tapi Al-Imam Abul Fida Ismail bin Kathir kata dah, kisah korban ini tak ada kena-mengena dengan masalah tak puas hati ni Qabil dengan Habil ni dalam berebut jadi kan. Dia kata dia ada menakalkan satu kisah dia pun diambil daripada riwayat daripada Al-Imam At-Tabari, ya, yang mengkisahkan bahawa Habil dan Qabil ni duduk saja tiba-tiba dia kata, jom kita persembahkan korban pada Allah. Tu. Jadi bila korban dia tak diterima, maka Qabil dia berasa malu, bimbang orang lain tahu korban dia tak diterima, ya. Korban Habil diterima, maka sebab tu dia dibunuhnya Habil. Ada yang kata bahawa benda ni berkait dengan kisah pasangan antara Habil Qabil dengan Iklimah dengan Labuda. Jadi Imam Ibn Kathir kata dah nak betulkan sebenarnya tak ada kena-mengena. Dia kata ini benda yang lain. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kalau kaji boleh buat kajian, ya, mana riwayat yang sahih. Tapi kisah mempersembahkan korban itu ada dalam surah Al-Ma'idah. Masa tu nak agih, ya, kalau kata binatang korban itu tak ada siapa nak makan. Lalu bagaimana korban itu diangkat diterima oleh Allah dengan disambar oleh api. Tentu kalau rajin baca tafsir, macam-macam riwayat berkenaan dengan kisah ini. Maka apabila korban Qabil tidak diterima, dia berasa tak puas hati. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. Diterima korban salah seorang dan tidak diterima korban yang seorang lagi. That means diterima korban Habil, tidak diterima korban Qabil. Apa kata Qabil? La'aqtulannaka, nescaya aku akan bunuh kamu. Ada satu keazaman daripada Qabil nak bunuh Habil. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah Ta'ala terima korban siapa?
korban orang yang bertakwa. Habis dia sangat amanah. Setengah riwayat kata korban yang dipersembah itu dipilih di sekalian banyak binatang ternak dia, yang terbaik, the best, dipilih kibas. Kibas yang sangat sempurna. Kita hari ni tuan-tuan ya, bila pilih lembu nak buat korban kambing, pilihlah yang terbaik. Jangan pilih yang paling murah. Kita nak pilih yang paling murah, jimat bajet ustaz. Mahal-mahal ni sekarang, marah dia orang. Satu bahagian 600, 700 ni pun masing-masing dah viral dalam Facebook. Mahal dia kata, macam harga Yahudi. Kalau bahasa orang sekarang kan. Nak murah tapi terbaik tak dapat lah weh. Kata orang Pahang dah. Orang Perlis kata apa? Sama ke tak? Jadi kita kadang-kadang kita pilih, Masya Allah, pilih lembu yang tulang rusuk boleh buat gitar, berbelang. Kurang aja. Bila tanya dekat kandang, ini berapa je? Ini lembu ni, tengok dia punya bonggol dia berapa kaki. Yang ni dia kata mahal, ni 5-6 ribu. Dan masjid bajet berapa? Bajet kita sikit je. Ambil lembu yang ni. Lembu tu la ilaha illallah. Macam apa? Lembu kebuluk. Tulang rusuk boleh buat gitar. Wah, dia dah. Ni buat sok tulang lepas lah. Yang ni kalau nak buat apa, buat gulai kawah ke, buat rendang ke, lepas dia daging banyak tapi mahal. Yang ni murah sikit. Tara sok tulang harga berapa? 3,000 lebih ambil lah. Kira cukup. Ada lebih. Boleh buat masuk tabung masjid. Tambah pendapatan income masjid. Bukan masjid sini, masjid tempat lain. Jadi kita kadang-kadang kita pilih yang teruk. Kalau ikut hadis Nabi SAW dalam memilih binatang korban ni, sampai tang warna pun disebut turutan dia punya keutamaan. Start color boleh color cerah putih. Tak ada color ni baru turun warna color. Last sekali baru lembu color. Apa ni binatang air bawah color gelap. Rasulullah cerita bagaimana binatang korban. Kalau cerita buat telinga je Rasulullah detail. Jangan cari telinga dia, jangan hilang sebahagiannya, jangan itu, jangan ini. Masya Allah. Kita hari ni kadang-kadang lembu tak. Macam masuk gimnasium. Tapi telinga cari kabik sangkut pada tali kawat. Atau bergigit dia benda entah hilang sikit. Kita katalah takkan nak bising-bising. Dia kata kita bukan makan telinga lembu. Orang Perlis ada makan telinga lembu celup tepung. Tak ada. Rasulullah cerita supaya nak kita nak persembahkan korban. Memang Allah Ta'ala tak nak daging korban kita, tapi dia buat sesuatu biar terbaik. Ni nak uji iman kita. Mengenai sikap Habil, inilah orang bertakwa. Dia sangat amanah. Buat segala benda yang terbaik kerana Allah, tinggal benda yang tak baik kerana Allah di hadapan khalayak manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Itu antara ta'rif takwa dari sudut istilah. Yang terbaik kita pilih. Gitu. Ini dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok hari ni. Kalau mana pihak masjid, kalau kita sendiri cari kita cari sendiri korban, lembu korban, kambing korban, untuk dapat korban, carilah yang terbaik. Kadang-kadang badan binatang tu sempurna, tapi mata dibuta sama ada dua belah ataupun sebelah. Yang tu tak sah buat korban. Kalau sembelih juga sah, makan biasa je lah, makan kenduri je lah. Ada tak orang berebut makan mata lembu? Tak ada. Walaupun kita kata kecacatan itu tidak memberi kesan efek pada dagingnya, tapi dia tetap dikira tak sempurna. Tengok, kita kalau kita beli kereta, terus kata kereta baru, kereta second pun kalau boleh nak cantik keluar macam baru keluar daripada kilang. Katalah kereta tu TikTok, rim 18 inci, Recaro-Sec, Momo steering, exhaust chrome, US cool tinted, subwoofer 2000 watt, boleh sekah tak telinga dengar lagu nandut. Tiba-tiba side mirror di sebelah kiri rebeh, patah. Agak-agak tuan nak beli tak? Kita tak beli tak? Kita komplain. Kalau nak saya beli, ini kena repair, kasih cantik, bagilah awak. Itu dalam bab beli kenderaan. Bagaimana kita dengan mendapatkan binatang untuk ibadah, untuk bawa diri kita, keluarga kita dekat dengan Allah yang bernama korban. Carilah yang terbaik. Saya pun pelik hari ni sistem tagging lembu, kambing semua dipakai letak kat telinga. Sebelum ni tak ada. Dia main cok kat mana-mana, kat bulu, berapa spray warna ke apa semua. Ataupun buat rantai ke, buat apa kat gelang kaki ke. Ikutlah dekat telinga. Bila lasak sikit, rabik telinga dia. Kadang sampai hilang. Kalau apa lembu tu apa atau kambing tu apa ni lasak sikit kan, sampai. Walaupun di sana ada sebagian ulama kata lulus untuk korban. Tapi kalau kita nak yang terbaik,
biarlah yang the best, ambil sikap macam Habil tadi, barulah korban yang kita harap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Qabil tak puas hati, sebab dia buat cincai-cincai, mestilah Allah Ta'ala tak terima. Dia nak bunuhnya Habil. Habil kata apa? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sekiranya kamu menghulurkan tanganmu nak bunuh aku, kata Habil, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak, aku tak akan berbuat demikian untuk menghulurkan tanganku untuk membunuh kamu. Macam mana cara dibunuh? Wallahu alam. Ada beberapa riwayat kita pernah baca, ada kata dia empak kepala Habil dengan batu. Habil kata, aku tak akan buat gitu, sebab aku takut pada Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Maka Qabil pun mengambil tindakan mengikut nafsu dia, lalu dibunuhnya Habil. Faqatalah. Apa jadi bila dibunuh? Saudara dia jadi tak tentu hala. Nak buat apa dengan mayat saudara dia dibunuh? Maksud tu tak ada lagi kursus jenazah. Peringkat negeri ke, peringkat daerah ke, peringkat bumi, tak ada lagi. Badan khairat kematian tak ada. Macam mana nak urus ni? Dia tak tahu. Dia serba salah. Letak kat sini serba salah, letak atas batu serba salah. Jadi macam mana dia boleh uruskan jenazah ni? Pembunuhan pertama yang berlaku atas muka bumi. Nak buat macam mana? Dia tak tahu, tak ada ilmu macam mana nak uruskan jenazah mayat saudara yang dibunuh. Macam mana Allah Ta'ala ajar? فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. Maka Allah Ta'ala hantar burung gagak. Burung gagak, 2 ekor setengah, kata riwayat dia berkelahi. Ada kata satu tu memang dah mati, dia hantar seekor lagi. Maka dia buat apa? Dia menggali tanah dengan kuku cakar dia. Digalinya, gali di hadapan, peristiwa ni berlaku di hadapan Qabil yang buntu macam mana nak urus mayat saudara dia. Dia tengok, dia ralik, dia gali, maka dia tolak bangkai gagak yang seekor lagi tu, gagak yang hidup ni, dikambus, dikait kambus. Dia kata celakanya aku, dia kata. Lemahnya dia berbanding burung gagak ni pandai macam mana cara nak mengurus bangkai yang satu lagi yang telah mati. Sebenarnya itu cara Allah Ta'ala nak ajar dia bagaimana dia nak uruskan jenazah ataupun mayat saudara dia. Maka dia pun nampaklah di situ caranya. Dia pun galilah lubang. Dia gali lubang, maka dia tanam Habil. Allah Akbar. Maka menyesal dia. Fa asbaha minan nadim. Yang dirahmati Allah sekalian, nak cerita apa syahidnya. Poin kita nak cerita bahawa korban ini pernah berlaku pada zaman Nabi Adam, yang dilakukan oleh anak endanya Habil dan juga Qabil. Kemudian kita pergi kepada sirah yang berikutnya, sejarah selepas daripada itu yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak endanya Nabi Ismail. Ini adalah konsep pengorbanan. Ni kekuatan hati, jiwa dan iman. Kita korbankan perasaan-perasaan tertentu dalam hidup kita, dalam jiwa kita untuk taat pada Allah. Cuba kita tengok sejarah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Macam mana dia sanggup menggadaikan nyawa dia, keselamatan diri dia untuk memikul tugas sebagai seorang Rasul, mengajak saudara mara dia, ayah dia, saudara mara ahli masyarakat kampung dia untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Sebab apa? Kerana mereka menyembah patung berhala yang mereka ukir sendiri. Patung tu diukir sendiri. Tuan-tuan sekalian, apa sejarah ni manusia menyembah berhala patung?
sehinggakan Kaabah ya, pada zaman Rasulullah ya, sebelum dibangkit jadi Rasul, sehingga dibangkit jadi Rasul, beratus patung di sekeliling Kaabah. Antara yang terkenal masyhur namanya Lata, Mana dan juga Uzza. Itu bukan nama hantu, bukan nama jin, zombie kampung pisang, dah. Itu sebenarnya nama orang-orang saleh di kalangan tok nenek moyang mereka yang terdahulu. Bila ada orang alim, orang baik-baik, orang-orang saleh di kalangan ya, saudara-saudara mara mereka, tok nenek moyang mereka, mereka akan ukir patung. Bila mati seorang, ukir patung. Buat cantik-cantik, lebih-lebih kurang lah. Kalau kurus, dibuatlah patung kurus, telinga capang. Kalau lemak berkering bulat, buatlah patung bulat. Sekadar nak ingat, untuk zikrayat, untuk mengingat saja. Tapi lama kelamaan apa jadi? Bila matinya generasi-generasi awal ini, yang kemudian tak tahu apa benda, mula-mula ngambil berkat, sakit kepala lutut, sakit pinggang, barangkali dah lama dah berubat, tak sembuh-sembuh, maka pergi kat patung tu usah-usah ya, minta berkatnya sebagai perantara minta hajat, maka menjadi pula nak percaya ke orang syirik, dia kata. Kalau tak percaya ke orang, okey je kata dia. Sakit-sakit saya dulu, sihat sembuh. Jadi syirik pun syirik lah, kira percaya je lah. Nampak? Akhirnya ramai yang mengikut, generasi demi generasi, akhirnya mereka menjadi syirik, musyrik. Mereka ada banyak hujah. Start pada zaman Rasulullah, zaman sebelum tu lagi. Bila disebut mereka menyembah berhala patung, dimarah. Ma na'buduhum, kami tak sembah dia illa liqarribuna ila Allah zulfa, melainkan kami gunakan dia sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami ni banyak dosa, kalau kami minta direct dengan Allah, apa-apa hajat nanti tak makbul sebab dosa kami. Jadi kami gunakan perantara roh orang yang dah meninggal dunia, yang dah mati, untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Takkan tak boleh? Benda boleh, apa salahnya? Itu hujah dah. Itu yang berlaku tuan-tuan, generasi demi generasi sampai hari ini pun berlaku. Mereka cuba mengulang kembali kesyirikan masyarakat jahiliah pada zaman Rasulullah, dan juga golongan-golongan musyrik pada zaman Nabi Ibrahim dilantik jadi Rasul. Jadi bila ditegur mereka keras hati. Dia tetap kata dia betul. Apa jadi tuan-tuan? Nabi Ibrahim ni, kalau baca sejarah dia ni bijak, dia cerdik. Jadi ketika orang-orang kampung, ahli masyarakat dia ada pesta keramaian, dibinasakan patung-patung berhala ya, dalam kampung. Dibiarkan yang paling besar. Jadi bila disedari oleh ahli masyarakatnya patung dia habis pecah belaka, dia terus target, dia kata ini misi Ibrahim punya kerja. Bila Nabi Ibrahim ditangkap, dibicara, dibuat pertuduhan, dia kata apa? Dia kata, tidakkah kapak pemecah itu ada pada berhala yang paling besar tu? Tanyalah dia. Apa kata ahli masyarakat kampung dia? Itu patung, mana boleh bercakap? Dia nak jawab macam mana? Tahu pun kata Ibrahim. Dah tahu dia tak boleh bercakap, tak boleh buat apa. Kenapa kamu sembah, kamu percaya? Akhirnya bila kalah berhujah ni, payah sangat Ibrahim ni Wahabi ni. Tu dah. Puak ni kalau hidup zaman Nabi Ibrahim, mesti dituduh Nabi Ibrahim Wahabi kan? Gitu. Asal kalau berdebat berhujah je, Wahabi selalu. Payah-payah sangat, tutup mulut ni, tangkap, maka dijatuhkan hukuman untuk dicampak ke dalam api. Kalau untuk memilih kesenangan, boleh follow flow rentak masyarakat, duk diam je, tak usah tegur-tegur, selesa Nabi Ibrahim. Tapi dia tetap melaksanakan perintah, nak mengajak manusia betul-betul mentauhidkan Allah atas perintah Allah, walaupun dia nak dibunuh. Itu pengorbanan Nabi Ibrahim. Diuji Nabi Ibrahim dalam selepas daripada itu, saya ringkaskan cerita, dia berkahwin dengan Sarah. Sarah ni adalah puteri kepada seorang raja di Syam, Raja Harran nama dia, di Syam. Dia tertarik dengan Nabi Ibrahim, ada satu peristiwa, lalu dia berkenan, maka dia pun berkahwinlah dengan Nabi Ibrahim. Puluhan tahun berkahwin dengan Nabi Ibrahim, tidak dikurniakan anak. Seorang riwayat kata 60 tahun lebih berkahwin, tak ada anak. Kemudian akhirnya Hajar suruh suami dia kahwin dengan minta maaf dengan Sarah, bukan Hajar, dengan Sarah. Minta maaf Sarah adalah isteri pertama dia.
60 tahun lebih ya, tak ada anak, kemudian barulah dia berkahwin dengan Hajar. Hajar ni ya, dia adalah siapa? Setengah riwayat kata dia dihadiahkan oleh raja daripada Mesir ya, kepada Sarah ya, lalu dia baca budak surat, dia berkahwin dengan Hajar. Lahirlah anak dia ni yang bernama Ismail. Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim. Uji Nabi Ibrahim dengan apa? Untuk dibawa isteri dan anak ni. Ini baru berkahwin kan, tak ada lama buat I love you. Bayang kalau orang dah tua kahwin dapat anak kecil, punyalah sayang. Dapat pula isteri kan, isteri muda pula, punyalah sayang. Ni kalau dapat isteri muda, seronok dah. Seronok dah. Siapa rasa seronok angkat tangan? Tak ada. Seorang ni. Isteri ada datang ke lagi? Tak ada. Tak ada. Siapa isteri ada sebelah jangan angkat tangan. Ya, bimbang kena tindakan tata tertib, malah kena tidur kat luar. Jadi tuan-tuan sekalian, Nuh dihantar ke mana? Dihantar ke lembah Bakkah atau Makkah. Ujian daripada Allah Ta'ala. Kalau kena ke kita macam mana? Saya rasa emboh letak jawatan jadi rasul, panggil malaikat Jibril, buat surat letak jawatan. Allah, Mekah zaman itu bukan ada manusia. Padang pasir berbatu, kering kontang, kosong tak ada orang. Kalau Mekah hari ni okey lah, manusia berjuta, beratus ribu. Naknya kalau musim haji, dengan kedai buka 24 jam, nasi arak ada, nasi unta ada, kambing golek ada, hotel bertingkat-tingkat, orang punya ramai. Kita nak jalan kadang-kadang tak jejak lantai, tak jejak tanah. Saya pernah dulu jalan punya ramainya orang ni, terapik dekat celah-celah jemaah haji Afrika. Kita rendah pendek, dia bapaklah tinggi. Kaki tak jejak ke tanah, terkepit dengan orang depan dengan belakang tak. Ikut orang lah bawa macam naik eskalator. Kaki tak jejak ke tanah, lemah kita. Punyalah ramai manusia. Kalaulah zaman Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hantar anak isteri dia ke sana, orang ramai, Nabi Ibrahim tak bimbang. Itu bukan, tak ada apa nak dibimbangkan, nak dikorbankan jiwa perasaan, kebimbangan tak ada. Tapi perintah itu di saat Makkah tak ada manusia, di kawasan point tempat nak ditinggal. Agak-agak macam mana perasaan kita kalau kena macam tu? Kalau kita kena, saya beritahu, kita hantar tapi kita duduk sekali kan. Hantar ya Allah Tuhanku, izinkanlah aku duduk sekali dengan anak ni dah, dengan isteri dah. Kecil lagi, anak bagi lagi besar sikit. Ada orang ramai masuk pindah-pindah, boleh buka kampung kecil-kecil. Kalau kita minta kau tim, tapi Nabi Ibrahim dah tinggal isteri dengan anak dia dengan sedikit bekalan, dia beredar. Kalau kita banyak benda mikir ni, kalau perampok lalu bunuh, colek ke apa semua kan, ataupun ada singa padang pasir ke, serigala ke, binatang-binatang buas, mati anak isteri kita. Tapi Nabi Ibrahim, bila ini adalah satu keputusan daripada Allah, dia taat. Isteri dia pula Hajar. Cuba tengok, kau cuba tengok isteri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Ditanya, kenapa tinggalkan dua beranak? Nabi Ibrahim tak jawab. Tapi bila ditanya, adakah ini perintah daripada Allah? Dia jawab sepatah ya. Bila dia cakap ya, apa tindakan Hajar? Hajar reda. Dia tahu kalau ini perintah Allah, Allah takkan sia-siakan dia dua beranak ni, dia dengan anak dia. Tengok bagaimana tingginya tawakal Hajar bila dia tahu ini adalah perintah Allah. Kalaulah suami kita makcik kursus ke Putrajaya seminggu, agak-agak apa perasaan kita? Bang, berapa lama kursus ke Kuala Lumpur Putrajaya? Seminggu. Habis tu apa tinggal kita orang ni? 4-5 beranak ni. Dia kata ayam 10 ekor dalam peti takkan tak cukup seminggu. Beras satu guni jala 60 kilo takkan tak cukup. Duit bang, duit 200 cukup lah seminggu. Mana cukup bang? Anak awak kuat makan bang, tiap-tiap petang nak KFC, dia nak pizza, dia nak aiskrim, nak benda. 200 mana cukup? Bawa sini, bagi sini kad bank hang yang ada berapa puluh ribu tak, 200 ni abang ambil nak, buat bekal. Pergi kursus tu dah lah, naik kereta jabatan free, hotel orang sedia lagi, makan 6 kali sehari. Buat benda guna duit banyak-banyak, bawa sini, bagi sini, kad bank tu. Kita suami tinggal 400-500 untuk seminggu pun kita rasa sesak nafas.
Dia rasa habis dah. Matilah aku. Tengok Nabi Ibrahim dan juga kisah dia dengan isterinya Hajar. Masya Allah. Dia tak argue bahasa orang putih. Dia tak pertikaikan tindakan suami dia bila sebut ini perintah Allah. Kalau kena ke kita lah kau, bang, ngapalah tinggal kami dua beranak ni dah. Anak kecil lagi bang. Hang tak ada akal ke bang? Ke hang minum ketum dah bang? Ke tak makan ubat kecil manis ni? Mamai je orang tua ni. Tak ada wahyu-wahyunya lah bang. Mana sabar betul orang tua ni. Kalau kita lah kena letih lah. Ilaha illallah. Tengok ya Hajar. Pengorbanan untuk taat pada Allah. Tak ada kebimbangan dan ketakutan. Dia ringkaskan cerita, tengok. Bila taat pada Allah, walaupun ikut hukum akal, hukum adat, macam mana nak hidup kan? Tak munasabah langsung. Tapi bila ini perintah Allah, kita taat, insya-Allah bantuan akan datang. Terus bimbang. Alam yang tak ada ni Allah Ta'ala boleh buat ada. Setakat benda yang telah ada atas muka bumi untuk Allah atur programnya begini jadi. Itu terlalu mudah bagi Allah. Ketika dia habis bekalan dia kan, dia berolak-alik di antara bukit Safa dan Marwah, untuk mencari air. Dia tengok daripada jauh kan, macam ada kilat-kilat kawasan lekuk-lekuk kan. Bila tengah panas, kawasan-kawasan lekuk tu berlopak tu macam berkilat, macam lopak air. Dia pun berlari-lari. Rupanya bukan, tak ada. Pada sana tengok, macam belah sini pula ada. Begitulah keadaan ni. Macam kita bawa kereta kat highway, kalau tengah-tengah hari kan, kawasan-kawasan lekuk sikit dekat highway, kat jalan tu kadang-kadang dia berkilat macam lopak air. Bila sampai dekat, tak ada. Itulah keadaan Hajar berulang-alik sebanyak 7 kali daripada Safa dan Marwah. Bukit Safa dan Marwah itu di mana duduknya hari ini? Dalam Masjidil Haram. Siapa pernah pergi Mekah buat haji, buat umrah, siapa pernah sampai di sana, ditahulah bukit Safa dan juga Marwah duduk di dalam Masjidil Haram. Bapaklah besarnya Masjidil Haram. Besar. Bukit duduk dalam masjid. Maknanya kalau masjid kita ni ibarat besar bukit. Masjid kita ni besar bukit. Masjidil Haram tu lagilah besar ni tuan-tuan. Siapa boleh tawaf jalan kaki keliling Masjidil Haram tu, longgar kepala lutut. Jeng keren lah betul kita. Baik, dirahmati Allah sekalian. Ini kita nak cerita keadaan Hajar ketika itu mencari bekalan air, makanan. Kemudian muncullah matahari daripada perut bumi. Banyak riwayat tuan-tuan. Malah nak cerita ada sebahagiannya ada yang dhaif, sebahagiannya tak betul, maudhu' palsu. Senang cerita, keluarlah matahari dekat dengan Nabi Ismail masa kecil, ditinggalkan dekat satu kawasan dekat area antara kalau hari ni Kaabah dengan Bukit Safa tu kan, Telaga Zamzam. Keluar matahari. Jadi Hajar buat apa? Dikorek sikit tanah tu, kemudian dia dikepung dengan batu-batu. Itu dipanggil Zamzam. Zamzam ni daripada bahasa Arab kabilah Bani Jurhum. Zumi, mana yang dikepung-kepung. Dikorek sikit, kemudian letak batu keliling supaya air tu naik, dia menakung, boleh dicedok, senang untuk diminum. Tengok aturan Allah. Bila sabar dalam menghadapi ujian perintah Allah meskipun sukar, Allah Ta'ala atur. Tiba-tiba burung padang pasir, tabiat dia kan, bila ada air di bawah, dekat tanah, maka dia akan terbang berkeliling di atas. Terbang pusing. Rupa-rupanya tak jauh daripada kawasan itu, tempat Hajar dengan Nabi Ismail ditinggalkan, rupa-rupanya ada perkampungan kabilah Arab, Badui yang berpindah randah ni, kabilah Bani Jurhum. Dia tengok jauh-jauh, ada burung terbang di udara berkeliling, berpusing. Ini mesti ada something wrong somewhere ni, kata orang putih. Mesti ada sesuatu. Lalu dihantarlah beberapa wakil dia pergi ke arah tersebut. Mereka tunjuk tengok burung terbang. Rupa-rupa di sana mereka berjumpa dengan Hajar dan juga anak andanya Ismail yang masih kecil. Dia ada lopak air Zamzam. Dia kata, kamu siapa, datang dari mana, kenapa? Dia lepas bercerita lebih kurang, dia kata tak apalah, dia tunggu sini sebab dia nak beritahu pada ahli masyarakat kampung dia untuk mereka berpindah ke lembah tersebut. Tengok bagaimana Allah Ta'ala atur. Maka mereka berpindah kabilah Bani Jurhum ini ke lembah Makkah, lalu mereka membina penempatan menjadi jiran kepada Hajar dan juga anak andanya Ismail. Masya Allah, hebat kan? Nampak? Itulah tuan-tuan, bila kita diuji oleh Allah Ta'ala dalam hidup kita,
kita korbankan jiwa perasaan kita untuk buat sesuatu dalam mentaati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, untuk menegakkan syariat dan sunnah Nabi, syariat Allah Ta'ala. Ada ujian, tekanan, cabaran, kita sabar, insya-Allah Tuhan akan bantu. Apa saja halangan dia akan beri. Dia beri ke apa ni jalan keluarnya satu hari nanti. Cuma kita kena sabar. Tengok pada kisah aturan yang Allah Ta'ala buat pada kisah Nabi Ibrahim dan juga Hajar serta anak endahnya Ismail. Kita tahu kan, selepas dia membesar sebagai seorang kanak-kanak, Allah Ta'ala uji lagi perasaan keimanan Nabi Ibrahim. Bayangkanlah ditinggalkan anak ni, kemudian dah besar, datang ke ziarah, bola, dia dah besar, tiba-tiba sedang main ikut manja kan, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan lagi wahyu, turun ke wahyu perintah pada supaya sembelih anak ni. Agak-agak je kalau kena kat kita guna gaya, kali ni nekat lah, ini kali lah memang letak jawatan kita jadi rasul. Bukanlah, itu suruh tinggal dekat padang pasir, padang pasir berbatu kering kontang, ini suruh sembelih. Bukanlah. Kalau kita, tapi Nabi Ibrahim tetap taat. Dibincang dua beranak je, dia dengan anak endahnya Ismail. Dengan mak tak boleh bincang. Kalau bincang dengan mak memang tak jadilah. Apa bang? Nak sembelih anak? Kalau kena kita lah, awak tak mari lagi bagus bang. Hang tak datang sampai sudah pun tak apalah, tak payah datang pun tak apalah bang. Dulu tinggalkan kami dua berdua tengah padang pasir ni, datang suruh nak sembelih anak. Kalau kita lah memang kita marah, tapi tengok dalam part ni Nabi Ibrahim dia tahu tak boleh bincang dengan mak. Kalau bincang dengan mak Nabi Ismail isteri dia, memang tak jadilah sembelih ni. Dia bincang dua beranak ni. Abah dapat wahyu daripada Allah untuk sembelih hang, bagaimana pandangan hang? Agak-agaknya kalau kena ke anak kita macam mana? Sembelih pun hilang selalu dah. Telefon telidera. Tapi tengok Nabi Ismail, anak yang saleh, anak yang taat, dikorbankan perasaan takut dia apa semua. Ini perintah Allah, disuruh ayah hendanya laksanakan. Masya Allah. Anak kita hari ni kadang-kadang tak usah kata kita nak kata kena sembelih, suruh angkat kain dekat ampayan pun lari lintang pukang, suruh lipat kain pun payah, suruh basuh pinggan mangkuk pun kena berperang. Bukan anak ke anak sini, anak ke tempat lain. Susahnya. Cuba kita tengok anak-anak, cuba tengok kisah Nabi Ismail, anak yang saleh, anak yang baik. Maka di saat dia nekat untuk menyembelih Nabi Ismail, anak enda dia, sekarang dia kata benda dia berlaku dekat Mina. Saat itulah Allah Ta'ala tukar kedudukan Nabi Ismail dengan kibas yang didatangkan khas daripada syurga. Ada kata kedudukan Nabi Ismail tu kibas, dia kata kibas tu menjelma dekat sebelah Nabi Ismail. Maka fahamlah Nabi Ibrahim, dia telah lulus ujian daripada Allah Ta'ala. Cuba tengok, bila patuh pada titah perintah Allah, biarpun tak nampak munasabah logik akal manusia, Allah Ta'ala beri hadiah daripada syurga, kibas daripada syurga. Nabi Ibrahim pun sembelihlah kibas ni, dibawalah dengan Nabi Ismail anak anda dia ke kota Mekah untuk dimakan, berjamu untuk dengan ahli jiran masyarakat daripada kabilah Bani Jurhum. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, dapat hidangan daripada syurga, kibas daripada syurga. Tuan-tuan pernah makan kibas daripada syurga? Siapa pernah makan kibas daripada syurga? Angkat tangan. Tak ada. Kibas daripada Arab pun kadang-kadang tak dapat. Tuan-tuan, sebab itulah bila taat pada perintah Allah, Masya Allah, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan jangan buat pelik pula. Ini pernah berlaku kisah benar lah ni. Kisah benar, masa saya belajar di Madinah dulu, ada orang kampung saya datang buat haji. Bila kita dengar orang kampung datang buat haji ni, kita punyalah seronok sambut dia kan. Sebab dia flight last turun Mekah dulu, Jeddah masuk Mekah, lepas buat kerja haji. Sebelum balik mereka akan duduk lebih kurang seminggu lebih sikit di Madinah. Jadi kita entertain dia lah, kita bawa dia berjalan makan angin, borak, pergi ziarah kat hotel dia kan. Punya seronok. Satu hari, lagi beberapa hari dia nak berangkat balik ke Malaysia, dia pun menyatakan hajat pada saya. Dia kata, Ustaz, minta tolong sikit boleh? Apa dia pakcik? Dia kata, Ustaz ni ada orang kampung ni bagi duit berapa puluh ringgit ni, nanti Ustaz tolong tukar dekat money changer kan, saraf dekat Madinah tu, berapa dapat lah tukar daripada duit Malaysia ke duit Riyal. Ustaz tolong beli, dia kata, daging kibas daripada syurga. Menung saya, sudahlah dah.
Terfikir saya macam mana nak pergi ke syurga nak beli kibas. Saya kata kibas daripada syurga, mana nak cari je. Ya, semua nak cari pakcik. Dia kata ada ustaz. Ya, ada dekat mana selama saya duduk kat Madinah bertahun-tahun, mana pernah dengar daging kibas pada syurga. Ada, dia kata. Ustaz belilah berapa kilo dapat dengan duit banyak ni. Saya kata mana ada. Cuba ustaz banyak berfikir balik. Kibas daripada syurga. Saya tak terfikir. Dia kata, ustaz ingat kisah Nabi Ibrahim ke? Nak sembelih anak dia tu, Allah Ta'ala hantar kibas daripada syurga. Jadi nak kibas yang tu lah, dia kata. La ilaha illallah. Mana nak cari kibas zaman Nabi Ibrahim dah. Saya kata kibas yang tu Nabi Ibrahim dah sembelih. Dia tak ada yang buat biak, tak ada yang buat baka, buat kacuk dah. Habis sembelih dimakan dia apa? Dia dengan orang kampung kabilah Bani Jurhum. Tak ada lah, tulang pun tak ada dalam ni. Yalah, tak ada arah lah ustaz, nak buat lagu mana? Habis tu ustaz beri je lah kibas yang ada kat sini. Okey, tahan lah sikit. Kibas yang tu banyak lah insya-Allah. Nak buat apa? Dia kata ustaz tolong beli balik asrama, nanti ustaz potong nipis-nipis. Masa tu musim panas mujur. Potong nipis-nipis, jemur kering-kering. Dalam sehari dua tu kering lah sebab cuaca masa tu musim panas. Nanti ustaz bungkus cantik-cantik dalam kotak, nak bawa balik. Saya kata nak buat apa? Tak tahulah, dia kata orang kampung kata buat ubat lelah, dia kata. Saya kata saya tak pernah dengar lah kibas buat ubat lelah. Kalau buat ubat lapar memang mujarab sangat. Kibas tu ya Allah Tuhanku, kalau buat nasi Arab mandi kan bapak lah sedap ni. Itu pelik-pelik orang kita ni, kadang-kadang dia dengar ceramah, dengar kisah Nabi Adam, dengar kisah Nabi Ibrahim, cerita syurga, tapi dia buat pelik-pelik nak juga kibas daripada syurga. Jadi agak-agak tak adalah orang dekat Perlis ni nak beli kibas daripada syurga kalau pergi Mekah. Yang cari toya banyak. Dia pergi ke Mekah nak cari tiang dia kata dalam Masjidil Haram tu yang bila peluk tu ngam-ngam aja, dia kata boleh sepemeluk. Situ dah tempat orang minta toya. Orang bawa balik buat haji ifrat, haji tamattu, dia buat jadi haji toya. Tak tahulah apa pekerjaan orang-orang kita ni suka buat pelik-pelik. Jadi dirahmati Allah sekalian, ada lagi kisah pengorbanan. Tadi mana diujinya Nabi Ibrahim dan juga isterinya Hajar. Nazar ni 8:50 lebih. Okey. Kita sambung pula kisah pengorbanan Nabi Ismail pula selepas ini, selepas daripada azan. Itu sunnah untuk kita lakukan azan bila dah masuk waktu. Jadi kita tangguh sementara. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Okey, ini ujian bagaimana pengorbanan terhadap jiwa dan perasaan oleh Nabi Ismail bila mendapat perintah daripada ayahanda. Perintah jarak jauh, PJJ nama. Okey, bila bondanya Hajar meninggal, kan kisah Nabi Ismail dia berkahwin dengan wanita daripada kabilah Bani Jurhum, dengan gadis daripada kabilah Bani Jurhum. Jadi Nabi Ibrahim dia datang ziarah anandanya Ismail. Dah kahwin. Dengan cerita dah kahwin, dia pun datanglah. Nabi Ibrahim dia datang ziarah anak isteri dia, agak-agak dia naik apa kak? Siapa tahu? Siapa dapat jawab, dia boleh balik dulu. Ada tanya ustaz dapat jawab tak nak balik, okey ke? Tu lagilah bagusnya. Dia naik apa? Dia bukan naik Asia Tamar Murah, bukan naik Saudi Arabian Public Transport Company, bukan naik bas tu. Dia naik burak. Sebab antara Nabi yang pernah naik burak selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Daripada Syam dia naik burak ke Makkah untuk menziarahi anak dan isteri. Dia kerap. Dan hadis riwayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim naik burak ni, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan kitab Fathul Bari, dia kan syarah pada Sahih Bukhari, hadis itu hadis hasan. Hadis itu boleh diterima lah. Tentang kisah Nabi Ibrahim naik burak menziarahi anak dan isteri dia. Ini ziarah anak dia. Nabi Ismail dah berkahwin. Jadi Allah Ta'ala takdirkan masa Nabi Ibrahim sampai di rumah, anandanya Ismail tak ada. Nabi Ismail tak ada. Yang ada isteri kepada Nabi Ismail. Dia pun tanya, mana suamimu Ismail? Pergi kerja pakcik cari rezeki. Macam mana kehidupanmu dengan Ismail? Dia tak perkenalkan diri dia dengan menantu dia. Jadi menantu dia tak tahu yang datang ni pak mentua dia.
Macam mana hidupmu dengan suamimu? Dia ceritalah, kami ni susah sangat. Dia bercerita susah demi kesusahan. Ibarat kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Lalu Nabi Ibrahim kata apa kepada menantu ni? Yang menantu ni tak tahu ini pak mentua dia. Dia kata, pesan pada suamimu Ismail, kalau dibalik nanti suruh tukar. Ada yang kata apa ni, jenang pintu. Dia kata pintu rumah ni, jenang palang pintu. Ini sebenarnya kod rahsia. Bahasa apa, simbolik kod Morse gitu kan. Orang perempuan tak faham. Jadi isteri Nabi Ismail tak faham. Maka beredarlah Nabi Ibrahim daripada rumah anak andanya Ismail. Tak lama lepas tu Nabi Ismail pun pulang balik daripada mencari rezeki. Dia pun tanya kat isteri, ada tak sesiapa datang ke rumah kita? Dia syak ayah dia Nabi Ibrahim ada datang ke rumah. Macam mana dia boleh tahu? Siapa tahu? Ustaz ni kejap nanya, kejap tanya kan. Nak nanya saja, nak ceramah-ceramah, nanya saja. Bengar gitu dah. Baik, apa ni, tanya tu saja je, bukan suruh jawab. Ya. Baik, tuan-tuan sekalian. Wallah a'lam, ketika saya belajar tafsir Ibnu Kathir dalam kisah ni, apa kata bersyarah saya, antara sebab kenapa Nabi Ismail boleh tahu ayah dia ni, Nabi Ibrahim datang ke rumah, sebab dikenal bau ayah dia. Anak kenal bau ayah. Maka dia pakai pewangi, minyak wangi atar tertentu kan. Macam anak-anak kita tahu tak kita ada kat rumah? Agak-agak je. Dia tahu tak? Tahu. Macam mana anak kita boleh tahu kita ada kat rumah? Kalau ada bau rokok cap bola kan. Rokok gudang garam, vape, perasa harum manis ke, perasa strawberry kan. Anak kita bau, ada abah ni, ada ayah ni tak. Walaupun duduk dalam bilik berkunci, berkurung, baik jadi tak berkelahi. Cuba kalau tak ada bau rokok gudang garam, tak ada buat apa rokok cap bola, la ilaha illallah, 7 gempa bumi, 7 skala Richter gempa bumi di rumah. Terbalik almari baju, pening mak dia. Korang kalau ayah hang ada, kau main semua baik belaka. Kalau ayah hang tak ada, la ilaha illallah, nak terbalik rumah ni. Tunggang langgang. Anak dia kenal bau abah dia, bau ayah dia. Kalau ayah nori getah, lagi dia kenal ada bau getah, adalah ayah. Kalau tak ada lah. Jadi Nabi Ismail dia kenal bau ayah dia. Lepas dia ditanya, ada tak siapa datang rumah kita? Ada. Pakcik tua berubah begini-begini fizikal keadaannya, dia describe. Itu antara apa, manusia pertama berubah temu ke dunia, Nabi Ibrahim AS. Ketika Rasulullah naik ke langit, ketika Mi'raj ke langit, di langit ke-7 dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim sedang bersandar di dinding Baitul Ma'mur, kiblat para malaikat. Langit ke-7 dia jumpa Nabi Ibrahim dalam keadaan berubah. Nabi Ibrahim ni banyak kisah dia. Ya, dalam kita solat kan, dalam selawat Ibrahimiyah, kita dalam tayat akhir pun sunat selawat kepada Nabi, dan dalam lafaz dia diajar oleh Nabi dalam hadis sahih Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad. Tahu tak? Selawat Ibrahimiyah ada disertakan sekali ke selawat kepada Nabi Ibrahim. Special Nabi Ibrahim. Dia manusia pertama diberi pakaian di padang mahsyar kelak. Di saat semua manusia telanjang bulat di padang mahsyar, dan kita kelak akan diberi pakaian, kata Rasulullah. Dan pakaian kita apa dia? Kain kafan kita, pakaian terakhir kita di muka bumi ni sebelum dihantar ke alam barzah. Kafan kita lah akan dikembalikan kepada kita di padang mahsyar kelak. Manusia pertama dapat pakaian siapa? Nabi Ibrahim AS, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim special. Dia kata orang ni begini berubat. Apa kata Nabi Ismail pada isteri dia? Ada tak ditanya apa-apa soalan? Ada bang. Dia tanya apa? Dia tanya macam mana kita ni sejak duduk kahwin ni kan. Dah. Hang jawab apa? Dia cakap lah, aku kata lah. Kita susah, dia cerita susah gitu gini. Ada tak ditinggalkan apa-apa pesanan? Ada. Dia pesan apa? Tak tahulah bang. Dia suruh tukar, tak tahu jenang pintu ke palang pintu ni kan. Apa kata Nabi Ismail? Tengok. Anak yang cerdik dan bijak. Dia kata yang datang tadi tu ialah ayahandaku Nabi Ibrahim. Dan maksud pesanan disuruh tukar jenang pintu, palang pintu tu, maksudnya ialah suruh ceraikan kamu, tukar isteri. Sebab kamu tak reda hidup susah dengan aku, cerita ke orang. Tu dia. Kok kalau kita nak jadi isteri yang baik, susah hidup sama dengan suami, jangan cerita ke orang, sabar. Mula-mula kahwin biasalah kan. Kan dia baru kahwin dulu. Macam kita mula-mula kahwin dulu, bukan ada apa-apa kat rumah. Tikar getah yang paling nipis, keping berapa kaki je beli. Tu pun hadiah dia memang apa mak tua. Tilam paling nipis, bentang kotak rokok Marlboro atau simen kan.
Baru letak tilam bimbang, sejuk ke sakit pinggang. Almari pun ada almari zik je masa tu. Pinggan mangkuk pun ada berapa je pinggan. Kalau tetamu datang makan nasi ke rumah, tak ada pinggan nak hidang. Itu pun pinggan masa bila? Masa beli sabun. Beli sabun, sabun ni, paket tu ada hadiah pinggan. Itulah beli. Itulah duduk kumpul sikit-sikit. Beli ubat gigi Dali, Colgate, dapat hadiah mangkuk. Mula-mula kahwin, tak ada apa ke benda. Dapur butterfly. Ni pakai minyak pun minyak tanah dulu tu kan. Mula-mula kahwin memang tak ada apa-apa susah. Tapi kena sabar. Yang ni duk cerita ke orang luar, dia tak tahu tu pak mentua dia. Ada pak mentua kata, ayah dia faham pesanan ayah, dia suruh ceraikan isteri dia. Padahal dia tak ada apa-apa pun dengan isteri dia. Tapi sebab taat pada perintah ayah dia, dikorbankan perasaan kasih cinta pada isteri ni, diceraikan isteri ni. Dihantar semula ke rumah mak ayah. Tak lama lepas tu, dia kahwin pula dengan gadis yang lain. Ni buat audition lah, pilih hak betul-betul molek lah, kena risik. Anak-anak muda nak kahwin kan, yang tua pun gitu juga. Kalau nak kahwin kan, nak cari pasangan, risik dulu. Jangan kenal apa di mata terus kita sambar selalu. Dah. Tengok risik macam mana perangai dia, akhlak dia, sikap dia kan. Tanya latar belakang macam mana. Kalau okey, baru kita ambil. Maka yang ni dikahwin dengan seorang lagi ni kira okey lah. Berlaku juga peristiwa yang sama di saat Nabi Ismail keluar cari rezeki, datang ayandanya Nabi Ibrahim, dan dia tidak perkenalkan diri pada menantu ni pak mentua hang dah. Mana Nabi suamimu Ismail pergi bekerja, pak cik cari rezeki. Macam mana kamu kahwin dengan dia? Macam mana keadaan rumah tangga? Dia kata kami ni alhamdulillah biasa-biasa aje. Kalau ada rezeki gini-gini kami bersyukur. Kalau tak ada susah kami sabar dan redha. Begitulah ayat lebih kurang nak menggambarkan dia sangat bersyukur dengan apa yang dia ada, dan bersabar dan redha dengan kesusahan ujian daripada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim kepada menantu dia ni? Yang menantu ni tak sedar ni pak mentua ni. Dia kata apa? Kalau suamimu Ismail balik nanti, pesan pada dia, kekalkan kata dia pintu apa ni, jenang pintu, kepalang pintu ni jangan tukar-tukar, kekalkan. Isteri dia tak faham, isteri tak faham apa pula cerita pintu ni kan. Tak apalah, dia kata dia pegang pesanan sehingga suami dia balik. Kemudian Nabi Ibrahim pun beredar. Tak lama lepas tu balik, dia pulang suami dia, Nabi Ismail, dia kenal bawa ayah dia. Dia tahu ayah dia datang. Dia rasa dah. Dia pun tanya, ada tak sesiapa datang rumah kita? Ada. Pak cik tua begini orang berubat. Ada tak ditanya apa-apa soalan? Ada bang. Dia tanya apa? Dia tanya macam mana kita bawa kahwin ni kan, hidup macam mana. Awak jawab apa? Saya jawab lah, alhamdulillah kalau ada rezeki makan daging macam syukur. Kalau masa susah sabar dan redha. Gitulah, sabar. Dan dia tak tinggalkan apa-apa pesanan. Ada bang, tak tahulah tiba-tiba pak cik tu pesan beralih cerita pintu pula. Jangan suruh kekalkan pintu, jenam pintu, palang pintu, jangan tukar-tukar. Kata Nabi Ibrahim, apa Nabi Ismail kata, itulah yang datang tu ayandaku, pak mentua hang lah tu Nabi Ibrahim. Maksud pesanan dia supaya kekalkan pintu, kekalkan pintu, maksud kekalkan kamu sebagai isteri. Jangan cerai, jangan tukar. Tukar jangan, tambah tak apa. Itu penceramah tambah pula. Kita kalau dapat isteri yang bagus macam tu, janganlah duk cerai. Jaga molek-molek. Kalau nak tambah tak apa. Cerai jangan. Betul tak Ji? Tak dah. Tak pernah anggur aja. Orang sebelum jeleng dah. Kita tengok sikit laki kak tu. Ngangguk tidak? Asyam ngangguk malam ni karang. Bimbang tidur luar lah. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, tengok Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Macam dia taat pada perintah ayah dia. Ni dikorbankan perasaan. Kalau ayah kata suruh cerai, dia cerai. Kalau abah kata kekal. Agak-agak kalau kena ujian daripada kita macam mana? Kalau mak kita ke abah kita ke ayah kita beritahu suruh cerai ke isteri kita, cerailah bini hang. Tak ada benda reti. Balik kampung orang lain sibuk kat dapur melemang apa tanak nasi, dia duduk tengok TV, dia tengok Shinchan dengan Doraemon. Lepas tu duduk masuk bilik main game PUBG, main apa lagi? Main WhatsApp, asyik WhatsApp dengan Facebook aja. Hang pula untuk lelaki ni duduk sibuk di dapur basuh pinggan, tolong masak nasi. Bini apa lagu ni?
Suruh buat goreng bayam, dia goreng dengan bulu-bulu pelepah bayam tu. Bulu tekak apa? Tekak apa ni pak hang dah. Suruh buat apa gulai lemak sotong, dia gulai dengan dawat-dawat dia sekali. Hitam kuah gulai. Tak ada faedah lebih ni lagu ni, hancerai lah. Agak-agak kalau kena lagu tu, kita lagu. Macam mana perasaan kita? Merajuk kita. Terus naik ke bilik tidur, kemas kain baju, tarik tangan bini, masuk kereta. No, balik Kuala Lumpur. 30 tahun tak balik raya, merajuk. Mak tak faham perasaan ai. Kami dah bercinta start daripada sekolah tadika lagi. Tiba-tiba suruh cerai. Apa salah dia? Setakat tak boleh masak, itu semua boleh ajar. Kita boleh tegur, bagilah dia peluang. Kalau kita berdebat dengan mak ayah kita, la ilaha illallah. Tapi tengok Nabi Ismail. Jadi kau, mana kalau balik orang tua tu tunjuk-tunjuk lah rajin. Tak apa, orang sini bagus, ada orang Perlis ni bagus berlaku. Dia rajin dah. Kalau disuruh mak tu berehatlah mak, tak apalah, kami ni anak menantu ni muda-muda lagi. Biar kami yang urus semua sekali. Macam ni bagus. Are you okay? Okay. Senyap belaka dalam gelak ni dah. Baik tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hari pada menunjukkan pukul 9.13, kita akan berhenti sebentar lagi. Di penghujung saya nak buat satu kesimpulan berkenaan apa? Menyentuh tentang ibadah korban, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Nabi kata apa? Siapa ada kelebihan, ya, Allah alam, tuan-tuan, hadis ni banyak dia punya turuk jalur dan juga riwayat. Ada sebagainya hadis munkar, ada sebagainya ya diterima. Maknanya beberapa riwayat yang lain, ya, dengan mafhum yang sama, yang ulama membuat hukum bahawa korban ini adalah sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut untuk dilaksanakan setiap tahun bagi siapa yang mampu. Jangan bila tahun ni korban tak bang, tahun ni buat korban tak buat lah. Pasal apa bang? Kan kita dah pernah buat. Bila? 20 tahun yang lampau. Once upon a time sebut. Itu tak aci. Duit banyak dalam bank, berpuluh ribu, berbelas ribu. Kereta bersusun 3-4 biji depan rumah. Tapi nak buat nak ambil satu bahagian korban pun kita berkira dengan Allah. Ingat, siapa berkira-kira dengan Allah, tengoklah Allah Ta'ala berkira-kira dengan kita lagu mana. Allah Ta'ala tak nak daging korban kita, tak nak duit ringgit kita, tapi Allah Ta'ala nak kita taat pada dia. Walaupun benda ni sunat, tapi tunjuklah tanda sayang, taat, cintanya kita pada Allah untuk patuh pada perintah Allah dan ikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap tahun bagi yang mampu, bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Ini setahun sekali, tiap-tiap tahun. Kita usahakanlah. Jangan kata tak ada duit sedangkan simpanan kita banyak. Jangan berasa, abilah kuranglah duit aku kalau aku buat korban. Ya Allah, ya Tuhanku, segala reta perdak rezeki kita Allah Ta'ala yang bagi. Kita usaha je, kalau Ta'ala nak tarik, dia akan beri sebab musabab. Langsung tak tinggal sisi habuk. Allah Ta'ala boleh buat. Masuklah korban, tuan-tuan. Dan apa niat kita? Korban daripada korban dekat hampir. Maka korban ialah ibadah tertentu. Maknanya menyembelih binatang tertentu. Mana ibadat bentuk menyembelih binatang tertentu. Bila sebut tertentu tu kena ngaji lah bab fiqh dia. Binatang apa, umur dia kan. Pada masa tertentu. Mana start daripada lepas solat Aidul Adha 10 Zulhijjah, berakhir sampai lepas asar sebelum azan maghrib, 13 Zulhijjah. Itulah antara in between, ya, tempoh daripada 10 itu sampai ke 13. Sembelihlah korban. Itulah masa. Apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makna ibadah korban. Nak bawa diri kita, anak isteri kita supaya dekat dengan Allah. Bukan nak makan daging sangat. Kita hari dia makan daging. Sampai garut, sampai darah tinggi. Sampai kolesterol lebih. Tujuannya nak bawa diri kita dan ahli keluarga kita supaya dekat dengan Allah. Tak rugi bila ibadah korban kita diterima oleh Allah, lalu Allah Ta'ala bawa diri kita, ahli keluarga, anak isteri kita dekat dengan dia. Masya Allah, limpahan rahmat, keampunan Allah akan sentiasa bersama kita. Itulah Nabi SAW, bila dia lepas solat Idul Adha, dia terus dibawakan kibas. Dan banyak riwayat cerita tentang Nabi berkorban kan. Dia datang sama kata, riwayat kata didatangkan 2 kibas. Satu disembelih, ya Allah mahadhan Muhammad wa min ali Muhammad bismillahi Allahu akbar. Wa fi ba'd riwayat bismillahi wallahu akbar. Nabi sembelih sekali lagi, Allah mahadhan Muhammad wa min ummati Muhammad bismillahi Allahu akbar. Ada kata disembelih seekor kibas, yang disebut ya Allah inilah korban daripada Muhammad, daripada ahli keluarga Muhammad. Dia kata daripada umat Muhammad yang tidak mampu nak berkorban. Bismillahi Allahu akbar ataupun bismillahi wallahu akbar.
Allah taqabbal, banyak riwayat dia, Allah terimalah korban daripada Muhammad, daripada ahli keluarga Muhammad, dan juga daripada umat Nabi Muhammad. Bismillahi Allahu Akbar. Itu antara sunnah yang kita lafazkan ketika menyembelih korban. Ada orang sembelih korban tuan-tuan, tapi dia diam aja. Sah tidak sembelih? Sah sembelih. Cuma sunnah ni kita buat, tak rugi. Ambil korban tu dah sunnah dah. Memperuntukkan harta kita untuk korban tu dah sunat muakkad, dapat pahala dah. Kemudian kita pula, kalau boleh kita yang ambil bahagian tu, kita sembelih sendiri. Jangan sak kontrak ke tu imam orang lain. Dan kalau ada seekor lembu tujuh bahagian tu, salah seorang daripada 7 penama tu, dia sendiri yang sembelih. Tapi tak ada seorang pun nak sembelih. Punya ramai 7 bahagian tu, untuk seekor lembu, seorang pun tak nak sembelih. Sebab apa? Kami ni minta maaf lah Ustaz, kami ni ahli Persatuan Pencinta Haiwan peringkat negeri Perlis. Tak gamak nak sembelih haiwan, kesian kata. Tapi kalau buat makan daging, dia banyak pada orang lagi. Tak sempat ke orang lain ni, ambil satu bahagian je, tapi dia booking start daripada hidung lembu sampai ekor lembu. Semua dia nak ambil belaka. Hidung ni kita dah ambil dulu, nak buat salai. Kalau buat gula lemak ya, masak cili api, dia kata dengan turun bulu masam tu bapak kalau sedap. Lidah kita dah cuk dulu dah. Itu nak buat apa, nak buat sweet sour. Otak lembu kita nak ambil ya. Kita nak buat masak lemak cili api dengan daun kunyit. Pokok muda, pokok susu, itu air dah cuk dulu dah. Kita nak buat apa, nak rebus cicah dengan air asam, air asam utara tu kan. Habis semua ke dia belaka. Telur lembu pun dia nak juga. Telur air dah cuk dah. Nak bakar dengan apa? Dengan garam kunyit, bungkus dengan daun kunyit kan, dengan daun pisang. Ya Allah ya Tuhanku, bapak kalau sedapnya cicah dengan kicap manis kepala udang, perang selima, tumbuk lada dengan bawang. Ekor penak juga buat sup ekor. Habis orang lain apa kehaiannya? Ambil satu bahagian, tapi dia punya tamak dia ambil daripada muncung, daripada hidung ekor sampai ke ekor lembu. Tujuan kita bukan tamak nak ke daging. Kita dah puas dah makan daging. Nak bawa diri kita dekat dengan Allah. Ambillah sedikit bahagian kita untuk rasa. Hari ni orang dia bagi 3. 1/3 untuk 7 penama, 1/3 untuk orang kaya sederhana, 1/3 untuk fakir miskin. Katalah berat lembu tu lebih kurang 60 kilo lebih. Kat 70. That means 1/3 20 kilo lebih. Bagi 7 orang pula 3 kilo lebih untuk setiap seorang. 7 penama tadi kan. Lagi 1/3 20 kilo lebih untuk orang kaya sederhana, untuk buat hadiah, mengikat ukhuwah dan kasih sayang. 1/3 lagi bagi kat fakir miskin. Ada yang buat macam tu. Pulanglah macam-macam bentuk bahagian yang ulama fiqh sebut dalam bab fiqh. Tapi yang paling yang kalau dapat lagi bagusnya dia nak ambil bahagian kita, tak ambil lah. Tapi kalau nak lagi bagus, ambil yang plastik kita punya tu 1/7 tadi kan, daripada 1/3 tu berapa kilo tu, ambil dalam besar-besar handphone ni sudah. Ambil sekeping sudah. Bawa balik rumah, potong-potong, garam kunyit, apa ni, potong lada Holland apa semua, makan, bagi anak-anak rasa sikit seorang dengan isteri. Selebihnya bagi fakir miskin. Jarang dapat makan daging kan, itulah bagi dia meriah, bagi dia gembira. Ambil sikit je lah bagi korang. Allahu Akbar. Niat kita nak bawa diri kita, keluarga kita dekat dengan Allah. Boleh tak ji tahun ni? Boleh tak kau? Rugi lah Ustaz. Satu bahagian nak kata takkan ambil pusat handphone je. Kita kalau boleh nak, daripada hujung hidung sampai ke hujung ekor. Ada orang Masya Allah, dia rajin gotong royong, kongkang, dipilih daging apa, daging cantik batang pinang, daging musih, bubur dalam plastik, senyap-senyap, bubur dalam bakar motor, tilih dengan baju hujan. Tempat sorok dia pot pertama, ambil tulang rusuk yang cantik-cantik, dia banyak daging, kongkang gotong royong, dibungkus dalam plastik, disorok dekat bawah sejadah untuk imam kat masjid. Buat kat perkenaan masjid kan. Cari lagi part yang sedap-sedap apa semua, daging apa semua, bungkus-bungkus dengan tulang-tulang apa semua, sorok bawah tak zinc dekat bawah tangga masjid. Sorok dekat dalam tangki pam tandas yang kosong tu kan. 4-5 tempat disorok. Bila orang semua dah balik, dia pun slow-slow pergi ambil bawah sejadah untuk imam kan. Satu plastik. Dekat balik pintu satu plastik. Dekat dalam pam tandas rosak tu satu plastik. Dalam bakar motor dah ready dah, bawa balik rumah. Dia terlupa yang duduk sorok bawah tak zinc dekat bawah tangga masjid. 3-4 hari lepas tu bau busuk macam bau bangkai. Tok imam pun komplain, manalah bau busuk ni, ini ada kucing mati ke, ini ada pakai kucing ni panggil budak-budak, cuba cari sikit.
Bawa tangga masjid ke, bawa masjid ke, mana-mana kau ada jumpa bangkai kucing, carilah budak-budak. Lah Tok Imam, bukan kucing mati, ini ada daging korban satu plastik ni, siapa lah dia sorok dah. Tok Imam kata dalam hati, berkata Imam sinilah, aku punya lah tu. Sebab sorok orang kita lupa nak ambil, bukan orang sini, tempat lain. Bukan Tok Imam lah, orang lain lah kan. Ahli AJK gotong royong korban, apa-apa AJK korban. Masya Allah, kita didik diri kita. Kita nak tamak apa? Daging korban tahun lepas tak habis masak lagi. Kerah dalam peti ni, kerah macam bata. Yang 2 tahun lepas baru lagi saki baki tak masak. Kita nak tamak lagi buat apa? Bagilah fakir miskin kesenangan. Mereka boleh makan, mereka boleh simpan, nak salai kena buat perkasam, mereka boleh hadiahkan pada saudara mereka. Mereka boleh jual, apa kata ulama, untuk khas untuk fakir miskin. Kita orang kaya sederhana, orang yang mampu, hanya boleh makan dan juga nak simpan pun boleh, nak hadiah pun orang jual tak boleh. Nampak? Inilah makna perayaan untuk menggembirakan hati orang-orang yang susah dapat makan daging jarang-jarang dalam hidup, tak mampu kan. Dia kerja seorang, isteri seorang rumah, anak kecil-kecil lagi kan, dapat makan ayam mewah ni sebulan sekali, masa ambil gaji. Lepas tu tunggulah gaji bulan depan, kau dapat makan mewah, nak makan ayam dengan daging. Inilah tuan-tuan makna korban, bagi kita dapat memberi kegembiraan dan kesenangan kepada orang-orang yang susah. Masya Allah, cantikkan sunnah Nabi. Jadi bila kita buat korban tu, ikutlah segala sunnah Rasulullah. Jangan sekadar hanya korban rugi kita. Ibadat yang julung-julung kali setahun sekali ni, bila kita buat sedapat-dapat ikut sunnah Nabi ketika memilih binatang korban. Bukalah kitab fiqh, hadis-hadis Rasulullah, macam mana Rasulullah cerita tentang binatang korban terbaik. Bagi makan dia semua orang tak nak bagi makan, dia bagi minum. Kena pula supplier lembu hantar awal 3-4 hari, seminggu sebelum raya. Jadi kita tak nak bagi makan rumput, nanti bimbang banyak dia punya tahi dia. Letih nanti AJK urus dia, nak buang masa proses. Bagi minum aja, kepeng perut dia kan. Lapar lembu tu, bagi dia makan kenyang-kenyang, bagi dia minum puas-puas. Kalau kita sembelih tu, Masya Allah, buat yang terbaik. Dah sembelih kan, hadapkan ke arah kiblat kan, sembelih. Baca biar kuat sebutan ikut sunnah Nabi tadi. Jangan mulut suksek kan. Dia ambil kertas senarai nama, dia pun sembelih. Orang lain takbir. Dia tanya, Haji baca apa tadi? Adalah Ustaz, dia berahsia pula. Alah, cakap lah baca apa? Adalah, cakap lah, adalah. Dah baca apa? Saja aku sembelih korban ni 2 rakaat ikut imam tunai kena Allah Ta'ala. Ambil dia. Tak belajar, main dengar ujung telinga je. Biarlah hafaz, baca hadis Nabi. Ngadap ke arah kiblat. Binatang tu kan kaki badan dia. Kalau ada halangan kan, tak boleh ke, lembu dah tersepit longkang ke, lambatkan mati, sembelih lah macam mana kedai. Tapi selagi mampu, hadapkan ke arah kiblat. Apa lagi sunnahnya? Baring atau rosok kiri. Siapa yang baring? Tukang sembelih ke, orang ramai ke, lembunya? Jangan salah baca kitab pula. Tok Imam apa, ustaz ngajar depan, kita tidur. Dengar-dengar ujung telinga, baring atau rosok kiri. Tukang sembelih, pas sembelih saya lembu pertama, untuk pergi lembu kedua, tiba-tiba dia baring sekejap. Terkelik-kelik. Kita tanya, apa Ji? Letih ke? Kalau tak sihat letih, tak apalah, bagi kita yang sembelih. Hang rehat lah. Tak, dia kata nak ambil pahala sunat. Sunat apa? Baring atau rusuk kiri. Bukan hang terbaringnya, lembu tu yang baring. Tengok macam mana Rasulullah sembelih. Kita dalam hadis Rasulullah dia letak tapak kaki dia, tapak kaki kanan di atas pangkal leher kibas yang dia nak sembelih tu. Mana Rasulullah tekan, dia pijak sikit, dia sembelih. Disebut dia kan. Kita buat tak? Kalau mampu buat. Saya bukan tak nak pijak, Ustaz. Pijak menunduk, ada tayar Michelin sangkut kat perut ni, tak boleh. Yang tak lepas. Biru muka kita kurang saja. Kalau tak ada apa, kalau tak dapat tu, duduklah bertinggung macam orang biasa buat. Tapi kalau duduk bertinggung, bertinggung melutut dekat belakang leher lembu. Bila kita sembelih kan, hati-hati sikit kalau parang tu panjang. Bila kita tarik, kita tolak. Tarik, tolak. Ujung parang lepas mana? Lepas celah kangkang penyembelih. Kan ada pula 2 ekor benda kena sembelih kan. Betul kalau kita duduk berdiri, pijak pangkal leher, kan safety first, lebih selamat. Kalau mampu. Itu sunat kan. Nampak? Cantik. Tapi binatang kaki 4 lembu, kambing, berbiri, kerbau. Kalau unta sunat, sembelih kadang dia apa? Dia berdiri kat nahru dia lain. Tapi kalau sembelih ayam, sembelih itik, burung pati, janganlah pijak pangkal leher dia. Arwah pula ayam tak ada sembelih dah. Apa saya mati pijak pangkal ikut sunat.
Dia lain ya, ayam lain. Ini nak cerita binatang kaki empat yang kita baringkan. Kena cepat kita lepaskan dia punya ikatan dia. Jangan dia biar. Dia terikat dalam keadaan biar selesa matinya. Barulah lembut daging dia. Kalau kita biar dalam keadaan terikat kan, dia akan membebaskan asid laktik. Itu kajian tentang sains makanan. Dia boleh jadi toksin. Kalau kita lepaskan ikatan dia mati tu selesa je. Barulah lembut daging dia. Dia orang kita sunnah Nabi tak ikut, tapi petua orang tua-tua habis dibuat berlaku. Ambil minyak hidung lah, sapu tak tahu daripada mana dia belajar, kena mana. Lagi saya kata, ustaz, saya pernah ada orang tua pesan, ustaz rajin menyembelih binatang korban ke lembu kan. Adalah juga kadang-kadang orang minta tolong. Ni pak cik nak bagi petua, dia kata. Macam mana kita nak sembelih, bagi binatang tu yang kita sembelih tu daging diwangi, lembut aja. Saya tanya macam mana pak cik? Kata yang pertama, ustaz kalau nak menyembelih binatang, ustaz kena ada air semayang, dia kata. Ni petua je. Nampaklah Islamik sikit, kena ada air semayang. Okey. Yang kedua pak cik, yang kedua dia kata, ambil daun selit kat celah telinga. Biasa tak pernah jumpa ni. Saya kata apa pula kena mengenung ni. Nak bagi daging wangi dengan lembut, selit daun kat celah telinga. Nak percaya tak percaya sudah, dia kata tak. Ini petua je. Dia cara dia nak logikkan kita. Yang ketiga dia kata masa sembelih tu, tengok nafas lembu tu, dia perung kan. Masa dia membuh tu baru kita tarik, dia kata sembelih tu. Yang keempat dia kata jangan terkepit batu. Saya tanya batu siapa? Batu lembu ke batu tu ke sembelih? Entahlah, dia kata pakcik tak tahulah batu siapa, tapi orang tu pesan gitu, hak ni mengarut. Tak ada kena langsung. Jadi kita hak pelik-pelik tu lah kita duk viral, duk sebar, duk amal. Ni sunnah Nabi ni, kenapa tidak dibuatkan listnya daripada hadis-hadis yang sahih kan? Supaya ibadah sunat muakkad ini kita dapat pahala demi pahala. Pahala mengagih pada orang dalam keadaan mentah kan. Pahala apa lagi kita menghadap kiblat dengan bismillah, dengan takbirnya hak Nabi ajar. Membari kata rusuk kiri. Ajak pula ahli keluarga tengok korban tu disembelihkan, darah tu mengalir. Masya Allah. Pahala demi pahala ya Allah nak beri. Jadi rugilah kalau siapa tidak merebut peluang untuk melaksanakan ibadah sunat muakkad yang bernama korban setahun sekali. Moga-moga Allah Ta'ala beri rezeki pada kita tuan-tuan. Dan setelah kita menerusi sirah tadi, Allah Ta'ala beri kekuatan jiwa kepada kita dan juga zuriat anak cucu cicit kita supaya memiliki iman dan juga kekuatan hati seperti para Nabi dan Rasul yang kita kisahkan sejarah mereka sebelum ini. Saya rasa cukup sekali itu bicara wara kita pada malam ini. Terima kasih atas undangan dan perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Moga bertemu lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kembali kepada Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.